Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak mu'alim? Mu'alim harap semua dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga tersayang, insya-Allah. Baik, insya-Allah pagi ini seperti mana semua nampak, mu'alim akan berkongsikan satu subtopik di bawah pelajaran kedua Sirah Darjah 5, iaitu berkenaan dengan peperangan yang berlaku di zaman Nabi. Okey. Di bawah pelajaran kedua ni ada beberapa subtopik, beberapa cerita berkenaan dengan peperangan yang berlaku, perang Badar, perang Uhud dan juga perang Khandaq, berserta juga dengan pertelingkahan yang berlaku di antara kaum Yahudi iaitu Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Jadi insya-Allah untuk hari ini khususnya Mak akan berkongsikan dengan kamu tentang perang Badar, iaitu perang yang sungguh sangat istimewa berlaku dalam sejarah Islam. Baik, siapa yang ada buku teks Sirah Darjah 5, ada buku teks, boleh buka muka surat yang ke-11. Kita akan sama-sama belajar insya-Allah. Baik, kita mulakan. Baik, semenjak Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy tidak henti-henti berusaha dengan sedaya upaya untuk menghancurkan Islam. Baik, apabila dulu terlepas kita belajar tentang hijrah Nabi. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, waktu itu orang kafir Quraisy masih lagi simpan dendam, masih lagi simpan hasrat untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh Nabi, membunuh sahabat-sahabat yang mengikut Nabi. Sebab apa? Mereka rasa macam tercabar ramainya orang yang masuk Islam, termasuk dengan ahli keluarga mereka. Jadi waktu itu walaupun Nabi sudah berada di Madinah, orang-orang kafir Quraisy musyrikin di Mekah masih lagi berusaha untuk menghancurkan Nabi. Baik, jadi waktu itu orang Islam telah mendapat perkhabaran bahawa orang-orang kafir Quraisy tidak akan memberikan Nabi Muhammad dan para sahabat hidup dengan aman di Madinah. Itulah. Jadi walaupun tidak berada dalam tempat sama, tapi orang kafir Quraisy tetap juga usaha untuk menghancurkan orang Islam. Apa berlaku selepas itu? Oleh yang demikian, Nabi sentiasa berjaga pada waktu malam. Baginda juga dikawal oleh sahabat baginda. Waktu itu Nabi dan juga para sahabat sudah bersedia dah berjaga malam, tak tidur, berkawal supaya apa? Semua umat Islam dalam keadaan selamat, termasuk dengan Nabi. Okey, takut berlakunya apa-apa musibah kepada Nabi dan juga para sahabat. Jadi selepas itu, pada suatu hari dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, Nabi Muhammad SAW keluar memimpin satu pasukan tentera seramai 313 orang yang dilengkapi oleh 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta tunggangan mereka. Baik, satu hari iaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Kena ingat tahun kedua Hijrah, Nabi bersama dengan para sahabat seramai berapa orang? 313 orang. Apa dia orang bawa? 2 ekor kuda perang dan 70 ekor unta tunggangan keluar. Nak pergi ke mana? Waktu tu Nabi bersedia. Sebab apa Nabi bawa pasukan tentera ini? Boleh baca sama-sama tengok. Okey, baik. Pasukan tentera Islam ini bertujuan untuk menyekat rombongan dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Okey, mereka mahu mengambil semula harta orang Islam yang dirampas oleh orang Quraisy ketika meninggalkan kota Mekah. Kenapa Nabi bawa tentera ni? Asalnya bukan untuk berperang, tapi waktu tu Nabi nak tahan Abu Sufyan dan rombongan dia. Sebab apa nak tahan? Sebab Abu Sufyan dan rombongan dia membawa barang-barang Nabi dan juga para sahabat. Barang Nabi, okay, baik. Kena ingat balik apabila Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, majoriti para sahabat dia tinggalkan apa-apa yang dia ada semua dekat Mekah. Dia tak bawa pun. Kadang-kadang ada ikut Nabi berhijrah ke Madinah ni selai sepinggang. Tak bawa apa-apa pun, bawa baju yang dia pakai saja, ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi barang-barang mereka masih banyak lagi dekat rumah mereka, mungkin perabot ke, dia punya ternakan ke, apa-apalah, semua ditinggalkan di Mekah waktu itu. Sebab apa? Semata-mata nak ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Betapa besarnya keimanan para sahabat. Jadi waktu itu apabila dapat tahu bahawa Abu Sufyan ni dia ambil semua harta-harta yang ditinggalkan oleh para sahabat yang berhijrah dengan Nabi ni, maka waktu tu para sahabat bertekad, kita kena halang daripada dia menjual, dia nak jual barang-barang tu. Okey, jadi waktu tu para sahabat keluar dengan Nabi nak sekat Abu Sufyan ni, nak ambil balik harta-harta mereka. Bukan nak rampas ambil balik harta-harta mereka yang dijual oleh Abu Sufyan. Okey, baik. Jadi waktu tu barulah Nabi keluar. Bukan semata-mata nak perang, tapi asalnya nak tahan dulu nak tahan dulu Abu Sufyan daripada menjual barang-barang mereka.
Kemudian apa terjadi? Boleh baca surat sebelah ni pula. Berita keberangkatan tentera muslimin diketahui oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan dapat tahu, oh, orang Islam dah tahu tentang aku nak jual ni. Dia nak halang aku ni. Jadi waktu tu Abu Sufyan buat apa? Beliau dengan segera menghubungi Abu Jahal di Mekah bagi memohon bantuan tentera untuk melindungi rombongan perdagangan dan harta benda yang mereka bawa. Okey, waktu tu Abu Sufyan dapat tahu, alamak, orang Islam ni nak halang aku ni. Jadi apa aku kena buat? Waktu tu Abu Sufyan dia bagi hantar utusan pergi ke Mekah, bagi tahu Abu Jahal, orang Islam dia nak serang aku ni, kau kena hantar bantuan kat aku. Jadi waktu tu Abu Jahal buat apa? Waktu tu Abu Jahal telah keluar dengan memimpin seramai 1,000 orang. Abu Jahal keluar daripada Mekah, dia bawa 1,000 orang tentera lengkap bersenjata dan juga bertemu dengan tentera Islam di suatu tempat bernama Badar yang terletak kira-kira 150 km dari Madinah. Waktu itu selepas Abu Sufyan dapat tahu, Abu Jahal dapat tahu tentang perancangan umat Islam untuk tahan Abu Sufyan, maka Abu Jahal telah keluarkan tentera, arahkan tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal sendiri seramai 1,000 orang untuk menentang tentera orang Islam selamat 313 orang. Berlaku dekat mana? Berlaku dekat satu tempat bernama Badar, lembah Badar. Okey, sebab tu nama perang ni Perang Badar. Waktu tu tentera orang kafir, orang musyrikin Mekah ni lengkap dengan senjata. Semua ada, lengkap pedang, baju besi, kuda perang, unta, lebih banyak daripada orang Islam. Jadi waktu tu kalau ikutkan 313 orang lawan versus dengan 1,000 orang. Siapa menang? Kalau ikutkan 313 orang lah menang kan. 3 orang lawan 10 orang. Mestilah 10 orang menang. Tapi keajaiban berlaku. Cuba kita baca sama-sama. Pada 17 Ramadan bersamaan dengan 12 Januari tahun 624 Masihi, berlakulah Perang Badar yang dimulai dengan cara mencabar di antara panglima-panglima perang. Sebelum berlaku perang, apabila bertemu di Badar ni, tentera Islam dah bersedia dah. Walaupun dah jumlah sikit, tapi dengan keimanan waktu tu, percaya kepada Nabi, istiqah kepada Nabi untuk kita sama-sama berjuang tentang Islam dengan Islam. Waktu tu mereka bersedia. Bermula bukan terus perang, tapi mula dengan pertarungan berlaku antara panglima perang dulu. Maksud dia panglima perang orang musyrikin lawan dengan panglima perang orang Islam. Antara dia siapa yang bertarung tersebut? Antara dia Ubaidah bin Al-Haris dari pihak Islam. Yang kedua adalah Utbah bin lawan dengan Utbah bin Rabi'ah daripada musyrikin. Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik saudara Nabi, berlawan dengan Syaibah bin Rabi'ah di tentera musyrikin. Ali bin Abi Talib sepupu Nabi berlawan dengan Al-Walid bin Utbah. Jadi pertarungan sengit berlaku di antara tiga-tiga panglima perang ni lawan dengan tiga panglima musyrikin Mekah, dan alhamdulillah waktu itu ketiga-tiga panglima Islam menang lawan dengan tentera atau panglima orang kafir. Selepas berlakunya pertarungan tu tamat, maka teruslah berlaku peperangan yang sangat sengit berlaku di antara kedua-dua tentera umat Islam berlawan 313 orang berlawan dengan 1,000 orang tentera musyrikin. Jadi apa yang berlaku? Setelah itu berlakunya peperangan sengit dan berkesudahan dengan kekalahan teruk di pihak tentera musyrikin. Alhamdulillah, waktu apa 313 orang dapat kalahkan 1,000 orang tentera orang musyrikin. Dengan apa? Dengan bantuan Allah. Dengan keimanan mereka kepada Nabi dan juga keimanan kepada Allah, mereka berjaya mengalahkan 1,000 tentera orang musyrikin. Waktu itu berapa ramai orang yang mati? Di peringkat musyrikin seramai 70 orang tentera mereka terbunuh, termasuk dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun mati dalam peperangan Badar ni. Dia pimpin, dia pun mati juga. Dan di peringkat musyrikin juga 70 orang mati dan 70 orang juga ditawan. Ditawan apa? Ditangkap. Daripada tentera musyrikin ni 70 orang mati, 70 orang ditawan. Dan di pihak Islam pula berapa orang? Seramai 14 orang sahaja yang mati syahid. Jadi kena ingat besarnya hikmah peperangan Badar ni apa? Menunjukkan bahawa tiada mustahil dengan bantuan Allah. 313 orang boleh kalahkan 1,000 orang. Sebab apa? Kita beriman dengan Allah. Tiada apa yang mustahil. Jadi Mak akan kongsikan sedikit nota berkenaan dengan Perang Badar. Jadi kat sini kamu boleh tengoklah ringkasan. Nama perangan ni adalah Perang Badar. Okey, tarikh berlaku 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 12 Januari tahun 624 Masihi. Kena ingat tarikh dia
Tempat berlaku kat mana ni? Berlaku di Lembah Badar, satu tempat bernama Badar yang terletak kira-kira 150 km dari Madinah. Kena ingat Lembah Badar, sebab tu namanya peperangan Badar. Kekuatan umat Islam, tentera Islam, apa beza tentera Islam dengan tentera musyrikin? Tentera Islam dipimpin oleh Nabi, tentera musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal. Tentera Islam 313 orang sahaja, tentera musyrikin Mekah 1000 orang tentera. Nampak beza dia kan? Dan tentera Islam bawa apa je? Dia bawa 2 ekor kuda perang saja dengan 70 ekor unta tunggangan. Berbeza pula dengan tentera musyrikin Mekah, lengkap dengan senjata, kuda, unta, semua cukup. Kalau katakan mereka mereka boleh menang, tapi alhamdulillah orang Islam menang. Jadi berapa orang yang syahid? 14 orang syahid di peringkat tentera Islam dan 70 orang mati di peringkat tentera musyrikin Mekah, termasuk dengan 70 orang ditawan. Okey. Dan kesudahan bahawa orang Islam telah mengalahkan tentera musyrikin dengan peperangan yang sangat sengit. Jadi mana harap perkongsian hari ini hikmah dapat tahu bahawa tiada apa yang mustahil dengan bantuan Allah. Kita buat apa-apa pun, kalau Allah kata kun fayakun, maka berlakulah. Kalau kita lawan 100 orang, Allah kata seorang tu menang, maka seorang tu juga menang. Jadi kita kena percaya bahawa bantuan Allah tu di mana-mana jua selagi mana kita beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Baik, itu sahaja perkongsian Muallim pada hari ini, insya-Allah. Muallim harap semua dapat apa yang telah dikongsikan dan bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.